Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati Allah, pimpinan surau, tuan pengasih surau, tuan-tuan imam, tuan Bilal, barisan yang tuan kuasa, seterusnya tuan-tuan muslim-muslimat, pada sahabat saya ahli jemaah Masjid Surau An-Nur, Bandar Puteri, Kelang. Alhamdulillah. Tajuk malam ni biasanya secara tradisinya malam nisfu Sya'ban ni kita ada baca Yasin 3 kali, baca doa kan. Ini saya tanya pihak surau kata, ustaz nak kuliah boleh bagi tajuk khas mengenai nisfu Sya'ban. Dan saya kata kita buat jugalah Yasin tu lepas Isyak tu buat. Baik. Dia kita nak memahami nisfu Sya'ban dulu kan. Tajuk dia kelebihan nisfu Sya'ban mengikut nas syarak. Sebabnya apa tadi ada juga saya tengok ada kan musim-musim macam ni kan, musim nisfu Sya'ban, awal bulan Rajab, awal bulan Sya'ban, Ramadan, mesti ada hadis tu teruk betul lah. Ada hadis apa? Siapa yang mengkhabarkan tentang kedatangan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, maka dia terhindar daripada api neraka. Itu lama dah kata palsu, tu cok palsu. Hadis-hadis ni tak boleh main-main, tuan-tuan, bukan pakai viral je. Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Tak boleh main-main. Siapa yang berbohong atas nama aku, maka sediakan tempatnya di neraka. Besar tu amaran tu. Kalau tak tabayun tentang hadis, tentang hantaran-hantaran pos-pos tu, jangan sembarangan lah hantar, nanti kita termasuk orang yang berbohong atas nama Nabi, menyebarkan hadis palsu. Tu ada lagi tu contoh tu. Contoh. Jadi yang tentang nisfu Sya'ban yang terkenal dalam masyarakat Melayu ni, sahabat-sahabat, apakah sebenarnya kelebihan yang sebenarnya, apakah amalannya, kita bincang malam ni. Kita bincang malam ni. Sebut nisfu, semua orang ingat Ahmad Nisfu. Sebab jarang orang lain nama Ahmad Nisfu. Dia je nama Ahmad Nisfu. Separuh dah orang Melayu ni dengan bunyi cantik je bubuh dah, tapi tak apa dah. Muhammad Nisfu sukanya nama tu Arab. Ada sempena nisfu Sya'ban ke apa ke kan. Sya'ban tu bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Di sebelum kita tengok satu persatu tentang kelebihan nisfu Sya'ban ni, kita tengok kelebihan Sya'ban tu dulu. Saya ambil satu hadis. Hadis ni daripada Usamah bin Zaid. Riwayat bawah tu sahih lah, Bukhari, Muslim ada semula. Usamah bin Zaid kata, dia kata, ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahri minasyuhud ma tasumu min Sya'ban. Rasulullah, aku tak pernah tengok kamu ni di bulan-bulan yang lain kamu
berpuasa banyak ya, daripada bulan apa ni, kecuali bulan Syaban ni. Maksudnya apa tu tuan-tuan? Usama tengok Nabi dalam 11 bulan. Kenapa 11 bulan? Sebab Ramadan kira tu tak terpetikai lah, sebulan penuh lah. Itu bab lain tu, bab puasa fardu. Yang puasa sunat ni 11 bulan tu. Yang 11 bulan ni maknanya kita ambil dah lepas Ramadan, kita ambil kan. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban. 11 bulan tu sunnahnya Nabi ni banyak puasa pada bulan Syaban. Bulan lain puasa. Kita banyak bulan Syawal kot 6 hari contoh dah kan. Kalau puasa 6 hari bulan Syawal nak ambil sunnah, kalau nak sunnah sebenar, sebulan bulan Syaban ni dalam sehari 2 lah, Nabi tak penuh sebenar. Tapi kalau kita ambil sunnah yang banyak berpuasa tu, bulan Syawal 6 hari, bulan Rajab 8 hari contohnya, maka bulan Syaban ni kena lebih pada itulah, dapatlah sunnah tu. Bulan Syaban ni Nabi jawab Zakqal, Nabi kata zaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban. Nabi kata inilah bulannya, bulan Sya'ban ni, inilah dia bulan yang manusia lupa, yang letak di antara Rajab dengan Ramadan. Lupa macam mana tuan-tuan? Lupa tu disebut pula Rajab dengan Ramadan tu. Betul lah lupa. Kalau masuk Rajab, puasa Rajab, puasa Rajab kan. Saya dah terangkan, kita dah bincang puasa Rajab tu kelebihan dia semata-mata kerana dia minha al-batu hurum, dia termasuk 4 bulan yang haram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Pahala berganda, dosa pun berganda. Amalan khusus puasa itu bab Rajab. Tapi orang tak lalai kan. Ramadan dah mesyuarat ihya Ramadan, persiapan begitu begini, Ramadan tak lama lagi, marhaban ya Ramadan. Orang tak lupa bulan Syaban, tak ada bincang sangat Syaban. Sedangkan inilah bulan yang Nabi banyak berpuasa. Macam tu tuan-tuan. Tapi alhamdulillah lah, masjid kita ni, saudara kita ni meriah berbuka puasa. Meriah berbuka puasa. Macam-macam makanan, rezeki orang berpuasa tuan-tuan kan. Tadilah alhamdulillah adalah puasa Syaban tu kan. Tapi sebelum Syaban pun dah buat dah. Nabi jawab lagi, Nabi kata wahwa syahrun, ni bulan Syaban ni kelebihan dia, wahwa syahrun turfa'u fil a'mal illa rabbil alamin. Sedangkan bulan Syaban ni bulan yang diangkat amalan kepada Tuhan sekalian alam. Angkat amalan bulan Syaban. Ada berapa bulan? Setahun 12 bulan. Dengan Ramadan boleh ke dia lagi, boleh ke Syaban lagi. Bulan hebat dari segi angkat amalan ni tak sebut bulan Ramadan, bulan Syaban kan, bulan Syaban. Maknanya tahunan, tahunan, kira kalau angkat amalan ni tahunan bulan Syaban tuan-tuan. Ramadan tak sebut lah, hadis tak sebut bulan Ramadan angkat amalan, tak sebut. Untuk bulanan dah Nabi sebut tadi tu dah, turfa'u fil amal wa ana uhibbu an yurfa'u amali wa ana shaim. Dan aku suka ketika amalan diangkat tu aku sedang berpuasa, bukan tengok cerita Korea sedang berpuasa masa angkat amalan tu. Begitu banyak hadis yang sebut ketika angkat amalan ni buat amal soleh, berpuasa. Laporan dia cantik, laporan cantik. Kalau guru hari Jumaat hantar buku rekod mengajar tu, buku yang kesan mengajar hantar untuk yang seminggu, dan untuk minggu depan hari Senin tu kena buat dah.
Tengok, bagusnya cara mengajar ni, kan. Petang Jumaat tu pengetua ataupun penolong kanan cek. Cek. Yang lain okey. Hari Jumaat teruk sekali. Hari hantar tu teruk sekali dia punya tak cantik persembahan rekesa mengajar tu lah. Naknya ujung tu makin cantik kan. Makin cantik. Laporan apa-apa pun yang ujung tu nak cantik, itulah yang Nabi sebut tu. Tuan-tuan, kan? Baik tuan-tuan. Pasal keamalan ni orang kaitkan malam ni tukar kitab. Tukar kitab amalan baru yang lama tutup. Makna malam ni angkatlah amalan ni. Yang lama tutup. Buka yang baru. Tu nak baca, nak ibadah malam ni. Bila sebut nisfu ni, nisfu Syaban ni, orang Pasir Timur panggil sepu. Kena dengar tuan, sepu. Orang Kelantan dengan biasalah sepu. Kan? Sepu ni orang tak pernah datang masjid, datang. Sebab nak tukar kitab amalan ni dah. Nak suruh amalan ujung tu cantik tu. Petang-petang orang perempuan, orang dewasa lah, hantar makanan, kan, hantar makanan, hantar makanan tu nak ambil kelebihan berkat nisfu Syaban, tapi tak tutup aurat, tak guna juga. Maknanya ramai orang datang ni. Sepu malam ni sepu, malam esok sepu. Maknanya dah viral dah, cuma handphone tak ada masa tu. Kalau ada lagi dah viral. Jadi sebenarnya kita amalan ni bila buka tuan? Bila tutup, bila buka? Tak buka apa? Buka tutup ni, buka tak buka, tutup tak tutup ni hari Isyak aja baru buka. Mana ada malam ni? Angkat amalan ada, angkat amalan, tapi bukan malam ni. Di bulan Syaban, bila-bila tak tahu. Bukan tertentu pada 15 Syaban. Buka betul nanti kitab ni, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Masa itulah bagi kitab dengan kanan apa semua kan, akan timbang. Fa amma man saqulat mawazinu. Masa itulah baru buka. Mana ada buka malam ni? Tak ada nas. Tak ada nas. Malam ni ada kelebihan lain. Angka amalan ni tuan-tuan ni, dia sebenarnya banyak saya akan baca bila tentang keamalan ni. Keamalan ni sementara saya jumpa tempat ni tuan, tempat yang saya ni pertama hari Isnin Khamis angkat amalan. Kemudian itu mingguan. Yang harian ni waktu asar dengan waktu subuh. Dan ada sebut Zuhur. Zuhur ni adik dia kata innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Nabi kata saat waktu Zuhur ni dibuka pintu langit. Fahbabtu an turra fa'ali amalun soleh. Dan aku suka ketika amalan tu, langit tu buka tu, amalan angkat lah. Zuhur tuan-tuan. Aku suka ketika amal dia angkat ni, aku sedang buat amal soleh. Sembahyang sunat Zuhur, sembahyang fardu Zuhur. Angkat amalan tu bukan masa tu tertidur, kan? Masa tu kita sembahyang sunat. Man salla arba'an qabla zuhri wa ba'dahu arba'an haramallahu lahmahu 'alan nar. Siapa yang solat zuhur sunat 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat selepas, maka diharamkan daging daripada api neraka. Kelebihan zuhur, tuan-tuan. Jadi Nabi suka buat amal soleh masuk pada zuhur tu. Itulah kita pun samalah, datang solat fardu berjamaah zuhur. Bukan kita apa ni tidur masa tu. Tentang angkat amalan ni, tentang angkat amalan ni.
Tu satu suhu. Setiap pagi dan petang. Hadisnya, ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Panjang tuan. Nanti tak sempat ya. Kita nak baca Yasin lepas Isyak ni. Saya ringkaskan maksudnya Rasulullah SAW bersabda, maksudnya para malaikat sih malam. Dia buat sih macam ni terjemahan sih malam, dan malaikat sih siang silih berganti turun kepada kalian. Mereka berkumpul pada setiap waktu subuh dan setiap waktu asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian pada waktu subuh, malaikat malam. Jika waktu asar, malaikat siang naik ke atas. Allah pun bertanya kepada malaikat-malaikat itu, wahal dia lebih mengetahui tentang hamba-hambanya. Dalam keadaan bagaimana kamu semua tinggalkan hamba-hambaku itu? Jawab para malaikat, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang solat. Begitu juga ketika kami datang kepada mereka, mereka sedang solat. Okey, angkat amalan. Okey tuan-tuan, subuh. Subuh ni malaikat yang si malam jaga kita tu, waktu subuh tu dia nak naik lah, tapi dia semayang subuh dulu. Kelebihan subuh ni, kita semayang dengan malaikat tuan-tuan. Subuh ni kelebihan subuh tu, dia semayang subuh dulu, kemudian dia buat naik. Allah tanyalah, hamba yang kamu jaga buat apa? Solat waktu subuh, solat fajar, ya Allah. Tu jangan pula malaikat tanya, Allah tanya malaikat, apa ni orang kamu jaga buat apa? Tidur tak bangun-bangun lagi. Sudah kita, laporan kita tu kan, subuh. Maka masa tu dia angkat amalan yang harian ni, yang harian tuan-tuan. Asar gitu kan, asar tu yang jaga siang tu, asar dia nak naik. Ya, nak naik itu dia buat laporan sama. Jadi ni hadis ni diwayatkan oleh Al-Bukhari kan, dalam bab waktu-waktu semayang dan pada semayang asar kan. Itu yang harian. Amalan juga diangkat setiap Isnin dan Khamis 2 kali seminggu. Hadis dia, Abu Hurairah anna Rasulullah SAW qala tubtahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis, hingga akhir hadis lah, panjang tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan-amalan manusia dibentangkan setiap minggu pada hari Isnin dan Khamis. Rasulullah kata, bukan nisfu Syaban. Amalan tak ada hadis sebut amalan nisfu Syaban ni kita amalan ke apa ke, tak ada. Nanti kita baca kelebihan dia yang sebenar. Amalan-amalan manusia dibentangkan setiap minggu pada hari Isnin dan Khamis. Allah pun mengampunkan dosa setiap hambanya yang beriman, kecuali hamba yang bermusuhan. Lalu dikatakan kepada para malaikat, tinggalkanlah dahulu mereka berdua ini sehinggalah mereka berdamai. Itu yang Nabi puasa Isnin Khamis ni tuan-tuan. Dia ada 2 hadis. Satu ni cerita tentang angkat amalan saja. Satunya Nabi puasa pada Isnin Khamis itu sebab dia sebut cerita puasa kait dengan angkat amalan. Yang ni dia sebut cerita angkat amalan saja. Diampunkan, maknanya yang ampun tu yang puasa tu dah, yang insya-Allah lah. Yang lain wallahu alam. Ya, kalau ikut cara Nabi tu, masa amalan angkat tu puasa, buat amal soleh. Nabi buat gitu, takkan kita tak buat gitu tuan. Kan, buat maknanya supaya masa amal diangkat tu Nabi buat amal soleh. Maknanya yang amal soleh itulah insya-Allah yang terpilih ni diampunkan ni. Dikata yang tak ampun ni orang bermusuhan, bermasa muka, clash. Ni dia satunya malam ni ya tuan. Malam ni kalau ada, nanti saya baca kelebihan malam ni, malam Syaban ni, kecuali orang yang syirik yang tak diampunkan, dan juga orang yang musyahin, orang yang bergaduh tak nak buat baik ni, bermusuhan lah. Maka malam ni lepas sekarang ke, buka telefon, mana orang yang kita bergaduh, telefon minta maaf. Kalau tidak tak dapat ampun malam ni.
Sungguh lah tuan. Hari Isnin gitu juga. Kami maknanya jangan ada siapa yang kita benci. Kan? Ada ustaz siapa cakap menarik sungguh. Sunnah Rasulullah yang penting sekali. Kamu dalam hati kamu jangan ada benci orang. Ada ustaz siapa cakap. Saya tak sempat nak kaji lah tuan. Biasa saya dengan ustaz tu kan saya cari hadis dia. Tapi maknanya itu kita jangan, dalam hati kita jangan benci orang. Itu sunnah yang paling besar dia kata. Wallahu a'lam. Jadi maknanya telefon berbaik-baik. Malam ni Allah nak ampun ni. Nak ampun semua ni. Malam ni kita beramal ibadah ni, kita amal ibadah dah, solat, datang masjid, qabliyah atau mutahhir masjid, fardu, zikir, fardu berjamaah, tazkirah lagi akhir dah ni. Insya-Allah terpilih lah kita, diampunkan. Kan? Dia tak nak orang bergaduh kena berbaik-baiklah. Apa ni kata hadis, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. La yahil muslim an yahjura akhu fawqa salasin. Jangan kamu benci-membenci, jangan kamu la tabaghadu dengki-mendengki, jangan kamu pulau-memulau. Jangan Nabi kata yang tu banyak sekarang. La tabaghadu, benci-membenci. La tahasadu, dengki-mendengki. La tadabaru, jangan pulau-mulau, pulau. Aliran sana, aliran sini, kumpulan sana, kumpulan sini. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Ukhuwah Islamiyah. Tidak halal bagi seorang muslim itu meninggalkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Tak bertegur siapa 3 hari. Bergaduh, berdosa. Putus silaturahim, berdosa. Kemudian lepas 3 hari tak baik-baik lagi, berdosa terus saja. Masuk akaun, tuan. Jadi tak boleh. Sebab apa? Kita di akhirat nanti sangkut tau. Kau dengar orang ni sangkut. Nak masuk syurga ni sangkut dengan orang, tak boleh. Kita itulah. Kan? Baik-baik kan, tuan-tuan. Saya rasa ada yang mengenai puasa saya tak baca untuk jemaahkan masa tentang hari Isnin Khamis ni. Tadi dia cerita tentang diangkat amalan pada Isnin Khamis, kemudian diampunkan dosa kecuali orang yang bermusuhan. Kemudian ada satu lagi, saya baca terjemahan saja. Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, segala amal dibentangkan oleh malaikat kepada Allah Rabb Alamin pada tiap-tiap hari Isnin dan hari Khamis. Oleh itu aku suka amalku dibentangkan semasa aku sedang berpuasa. Kaedah dia tuan. Nak bentang amalan puasa, buat amal soleh Nabi. Itu hari mingguan tuan ni. Mingguan. Harian bila? Saya sebut 2 tadi. Tapi saya banyak yang saya tengok dia sebut asar dengan isyak je, tapi saya jumpa dalam kitab fiqh sunnah waktu zuhur tu dia angkat amalan juga. Tuftahu abwabus sama. Waktu zuhur tu terbuka pintu langit. Kan? Masa kita tengah rancak makan nasi kepala kari kepala ikan tengah hari orang makan kan tuan kan. Waktu zuhur makan lah. Waktu zuhur pergi masjid, sembahyang tahiyat masjid, sembahyang qabliyah, berdoa di antara 2 azan tu, di antara sak mustajab, sembahyang pada zuhur berjamaah, berzikir, kemudian bersolat sunat lagi. Buat tu lah yang dikehendakinya kan. Disiplin masa waktu solat tuan. Asal gitu juga. Asal ni Nabi mendoakan kepada orang yang solat sunat asar 4 rakaat supaya mendapat rahmat Allah. Ada doa Nabi tu. Asar. Mana asar pergi masjid pun tak. Tuan-tuan. Tapi sini alhamdulillah tuan. Saya pujilah. Ramai datang semayang waktu maghrib. Yang saya suka tengok anak-anak remaja kan. Anak-anak remaja. Ramai juga lah bilangan dia. Bagi saya anak remaja ni kalau di atas semayang berjamaah tu pun bagus lah. Kalau dia nak duduk lagi apa tu memang betul-betul terpilih lah. Kalau dia nak duduk dengan berzikir ceramah apa kan, itu terpilih sungguh lah.
Dia datang masjid tu pun satu keberkatan besar. Tak apalah. Masing-masing lah. Lepas main nak balik nak apa. Cuma kalau kita orang dewasa ni, kalau tak terpilih lagi tu, kena cek lah. Semayang padu berjamaah pun tak terpilih. Berzikir pun tak terpilih. Bila lagi nak terpilih ya? Umur kita ni dah senja dah. Waktu asar bila lagi nak terpilih? Tak terpilih lagi. Maghrib dah, habis dah. Kan? Umur senja dah kita ni. Asar dekat maghrib dah. Jadi biar pilih tak pilih pun kena pilih. Dia terpilih dah tuan-tuan kan. Kalau budak-budak tu ada harapan lagi. Kalau dia dah datang tu, dia ada hati dia nak pergi masjid tu, alhamdulillah. Saya pujilah sini. Bukan bodek puji tuan ya. Bagus, alhamdulillah. Galakkanlah. Maknanya menunjukkan kalau anak-anak remaja tu rajin solat pada berjamaah, menunjukkan tarbiyah keluarga dia tu bagus. Tarbiyah keluarga dia bagus. Ataupun tarbiyah guru dia bagus. Baik, angkat amalan kata, angkat amalan harian, mingguan, tahunan. Kelebihan bulan Syaban ni. Okay, itu sajalah yang tentang angkat amalan tuan-tuan. Kita pergi kepada kelebihan nisfu Syaban malam ni lah. Malam ni malam Jumaat kan. Dalam, kalau saya lupa tuan-tuan tu ingatkanlah, dalam kitab Imam Syafi'i, bukan hadis, tapi Imam Syafi'i buat kesimpulan, dia ulama lah. 5 malam yang afdal doa diterima ni malam Jumaat. Maknanya satu malam ni. Kemudian malam hari raya Idul Adha, Idul Fitri 3 kan. Afdal. Jadi malam ni dah terkumpul 2. Dah terkumpul 2 tu. Tu dalam kitab Imam Syafi'i lah kan. Di malam nisfu Syaban tapi dalam hadis tak jumpa mana afdal berdoa ni banyak masa, bukan mesti malam ni tuan-tuan. Afdal berdoa ni bukan mesti malam tertentu. Afdal berdoa ni tuan-tuan ya, saya baca satu hadis tiap-tiap malam tuan-tuan ya, tiap-tiap malam. Daripada Jabir bin Abdullah yang berkata, aku mendengar Nabi SAW pernah bersabda, inna fil laili la sa'atan la yuafiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa zalika kullailatin. Sesungguhnya pada satu malam ada satu waktu, bila tak tahu, wallahu alam. Tapi malam lah, start ni bila? Tak maghrib tadi, tapi favorite dia malam tu 1/3 malam tapi dia kata satu malam ni. Tidaklah seorang muslim itu memohon kepada Allah akan suatu kebaikan daripada urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah SWT akan memperkenankannya. Demikian itu berlaku pada setiap malam. Setiap malam tuan. Bukan malam tertentu je doa makbul ni, setiap malam. Dah bila? Wallahu a'lam. Kalau kita rajin berdoa malam, kok kena sekali jadi dah kan. Tapi kalau nak betul lah tuan, tak masuk je malam, makan siap-siap lah, makan siap-siap. Tadi macam-macam makanan ada alhamdulillah. Mau tu ibadah je, ibadah berdoa, ibadah berdoa sampai ke naik fajar. Jumpa terus ustaz tu malam ni tak tidur tu apa ni, namanya nak bersungguh-sungguh nak cari doa makbul. Itu doa tuan-tuan satu malam. Apa orang panggil tu, nak ilmu kebal, ilmu apa ni 3 malam. Itu lagi dahsyat. Cari dalam hutan tempat lapang, duduk tengah tu, duduk 3 hari 3 malam tak makan tak minum, sembahyang pun tak. Nak cari ilmu dunia tu kan. Ini satu malam ni. Jadi tiap malam pun ada waktu berdoa.
Saat mustajab ni banyak. Lepas main fardu saat mustajab ada hadis. Bainal azainain, dan antara dua azan tu, antara azan kemudian dengan qomat tu kan, pun ada ni, ada doa, doa mustajab. Lepas tu kita berdoa je lah tuan, berdoa lepas azan je. Doa lepas azan, doa lepas azan ni dia gini tuan ya, kita ni amalan tu istimewa. Iza sami'tum an-nida faqulu misla ma yaqulul muazzin. Bila kamu dengar azan, kamu jawab azan. Macam bila cakap itu kamu cakap, kecuali dekat ada cara dia lah, apa, hayya 'alas salah, apalah, la haula wala quwwata. Kalau dekat as-salatu khaminan sadaqta barota, dekat qad qamatis salah aqamah maha. Nabi suruh jawab. Dan lepas tu, siapa yang salawat, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Lepas tu, lepas la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'thu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Amin. Maknanya jawab azan betul-betul. Kemudian selawat, kelebihan dia sekali selawat dapat 10 rahmat Allah. Kemudian siapa yang baca doa tu halat syafaati yaumul qiyamah. Siapa yang baca doa lepas azan tu mendapat syafaat aku pada hari kiamat. Habis jawab betul-betul lah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai habis jawab dengan khusyuk. Kemudian la ilaha illallah. Kalau saya la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Saya ambil daripada guru kampung saya. Kemudian baca Allahumma rabbah. Maka selawat, kelebihan selawat dapat, kelebihan berdoa lepas azan tu, kalau 5 kali sehari, kemungkinan kita memang dapatlah syafaat Nabi di hari kiamat. Dah banyak kali, 5 kali. Lepas qomat baca lagi. Lepas qomat tu ada sunnah tak? Dia apa, lepas qomat ni ada kata tak ada, sebab tak ada hadis sebut ada doa lepas qomat. Tapi ada ulama kata ada. Sebab apa? Sebabnya bainal azanain tu, azanain ni 2 azan. Azan dengan qomat. Azan pun azan, qomat pun azan, bainal azanain. Maka azan juga jawab dah. Bacalah tu. Ada khilaf lah, ada khilaf. Tuan, tu. Tapi janganlah la ilaha illallah Allahumma rabbah zid. Amin. Dia baca ke tidak cepat dengan habis. Baca betul-betul lah. Kan? Nak dapat syafaat Nabi tu. Okey tuan. Tak sampai climate dia lagi ni. Okey, kita ambil satu hadis yang ada 2. Dalam banyak-banyak hadis mengenai Nasyid Sa'ban ni yang betul sahih, ada Ibnu Hibban, ada Albani. Kena isyak azan dulu ya tuan ni. Lepas yang azan saya ambil sikit lagi. Lepas tu kita sabar. Semayang pada isyak kita baca Yasin. Saya akan terangkan tentang amalan-amalan nanti, InsyaAllah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati was salatil qa'imah. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا وبعثه مقاما الذي وعدته. Amin. Kelebihan nisfu Sya'ban tuan ni. Ada dua hadis. Yang hadis lain ada je masalah dia pada ayat ni, ada mungkar, ada apa. Yang ni dia punya jalur dia tak ada masalah. Yang ni yang saya baca yang pertama ni Sahih Ibnu Hibban hadis 5665. Untuk rujukan lah Sahih Ibnu Hibban nombor hadis 5665. Yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Maksudnya Allah SWT melihat makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang syirik dan juga orang yang bermusuhan. Dah sebut tadi orang bermusuhan tadi kan. Telefon dah mana ni, kalau ada masalah, ada bergaduh dengan orang siapa ke, minta maaf. Tak rugi dan tak minta maaf kan, ya? Syirik malah syirik, tak ada bahagian lah syirik, Jadi itu kelebihan dia, Allah mengampunkan dosa semua makhluknya, itu kelebihan dia. Kemudian ada satu lagi yang hadis yang tak ada petikai, Majma' Az-Zawaid. Kalau sebut Majma' Az-Zawaid ni memang kita ada hadis yang sahih lah. Imam Asy-Syakhawi menyatakan bahawa perawi-perawinya tidak ada dipertikaikan. Lihat Ajwibah Al-Mawdiyah. Iza kana lailatun nisfi min Sya'ban yaghfirullahu li ibadihi illa li musyrikin au musyahin. Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, Allah SWT mengampunkan hamba-Nya kecuali orang-orang yang syirik dan juga orang-orang yang bermusuhan. Makna sama tuan ya, makna sama je. Cuma sini dia tak sebut Allah tu melihat, sama je. Ni ya.
Dua hadis ni ada yang tak ada pertikaian. Kalau yang lain-lain tu ada pertikaian hadis dia. Baik tuan-tuan. Jadi inilah kelebihan 10 Syaban, iaitu malam ni Allah ampunkan dosa kita. Allah tak ampun. Amalan tidak ada dikhususkan. Tak ada hadis sebut amalan sekian tak ada. Kita kalau tahu ampun, yang kita kata yang Nabi tu kalau nak ampun tu, makna Nabi tu dia buat amal soleh, dia buat amal soleh lah. Kita beramal lah malam ni, kan? Kita berdoa banyak-banyak lah malam ni. Doa banyak-banyak. Kalau tak banyak-banyak pun doa kita dah ada tu pun tetapkanlah, kan? Macam mana amalan membaca Yasin 3 kali. Membaca Yasin 3 kali dengan doa-doa yang tertentu apa semua. Jangan ada doa yang pelik-pelik, sudahlah, kan? Sebab ada disebut doa pelik-pelik, tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Sebabnya dia beribadah, kan? Yang tak bolehnya apa? Kita kata inilah sunnah, inilah wajib. Dia tak ada. Sunnah boleh. Sunnah tu maknanya sunnah umum. Berdoa sunnah umum, baca Quran sunnah umum, berzikir sunnah umum, qiyamul lail sunnah umum. Bila-bila masa boleh buat. Kita tak boleh kata kita amal 3 kali Yasin ni ini wajib, ini sunnah. Tak boleh sebab tak ada. Tak ada khusus lah, tak ada khusus untuk malam 10 Syaban ni. Dah ambil kat mana ni baca Yasin 3 kali tu? Bukan orang lain tuan-tuan. Orang yang tok guru kita juga. Tok guru besar kita yang menjadi rujukan guru-guru di Nusantara, iaitu Syekh Ahmad Daud Patani. Saya pernah dengar kat kampung tentang tuan guru saya baca dah tentang dia bentang apa yang Daud Patani ni bentang tentang amalan 3 kali Yasin ni ada dia bentang, tapi masalahnya tak ada nas, tak ada hadis. Lepas tu dia merujuk kepada ahli Syam. Dia ahli Syam, ahli Madinah adalah amal-amalan yang tertentu. Jadi asasnya ulama lah. Asasnya amalan tu ulama. Dan kalau nak buat tak salah nak buat, asal kita jangan kata wajib dengan sunat je. Benda tu kita nak beramal ibadah atas dasar umum boleh, kan? Saya tahun lepas saya balik kampung ke bulan 10 Syaban ni di kampung. Adalah baca malam tu tuan imam tu, tuan guru saya tu, dia cerita tentang baca Yasin 3 kali. Lepas tu malam tu, lepas esoknya 10 Syaban, saya ada kat situ. Lepas tu saya kata malam ni kena 3 kali lah, sebab baru malam tadi tuan imam tuan guru tu bagi tahu. Rupanya dia buat sekali je. Buat sekali, dia suruh saya baca doa. Tak apalah. Tak apalah, sekali ke 2 kali, 3 kali ke. Yang penting jangan malam tu je beramal, malam ni tak beramal. Tu bahaya tu. Dia kata dah cukup dah, ni 10 Syaban dah diampun dah boleh pahala banyak lah, kitab baru dah, kitab tak ada, kitab amalan tak ada kaitan. Saya dah sebut tadi satu-satu, tak ada kaitan kitab mana menentukan kitab amalan, tak ada. Kalau kata ada, mana nasnya, mana hadisnya? Berbohong atas nama aku, man kazaba alayya muta'ammidan fala yatabawwa maq'adahu. Siapa yang berbohong atas nama aku, maka sediakan tempat neraka. Maksudnya yang Nabi kata kita kata tak ada, yang Nabi tak kata kita ada. Berbohong atas nama aku tu, kan? Jaga-jaga lah tuan, jaga-jaga dari segi viral-viral yang hadis-hadis ni. Baik tuan-tuan, jadi amalan ni bebas. Cuma malam ni sebab malam tu malam hebat, malam ni 10 Syaban ni kemuliaan dia, Allah ampunkan dosa, maka kita beramal lah mengikut ulama, nasihat ulama gitu dah. Nak baca Quran, baca Quran. Nak baca Yasin, baca Yasin. Istighfar yang jangan kurang lah. Istighfar Nabi kata 100 kali. Tubu ilallah, bukan malam ni, tiap-tiap hari. Tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Kamu bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku ni bertaubat, beristighfar 100 kali sehari. Nabi 100 kali, kita
Yang banyak dosa Nabi tu maksum dijamin syurga 100 kali. Kita ni patutnya 100 kali jugalah, ataupun lebih. Istighfar, selawat, subhanallah bihamdi subhanal azim, ya hayyu ya qayyum, la haula wala quwata illa billahil azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa azim. Bacalah dan berdoa banyak-banyak. Baik, dah kata nak baca Yasin lepas Isyak ni, insya-Allah. Tunggu sekejap tuan-tuan ya. Yasin ni apa cerita? Ada orang kata tak ada amalan Yasin apa. Baik, saya akan baca 2-3 hadis mengenai Yasin yang sahih. Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Hadis sahih tuan-tuan ya. Kalau nak suruh cari ada, saya nak sebut tak ingat dah. Tapi ada, dia punya jalur tu ada. Sahih tu. Kalau saya tak sahih, saya kata sahih, saya sudah berbohong atas nama Nabi. Takut tuan-tuan. Takut. Takut neraka. Kan? Janganlah bela-bela yang bukan-bukan. Siapa yang baca Yasin pada waktu malam mengharapkan keredaan Ta'ala, diampunkan dosanya. Man qara Yasin fi lailatin asbaha kana asbah maghfuran lahu. Sama juga, siapa yang baca Yasin pada waktu malam, jadilah pengampunan kepadanya. Maknanya baca Yasin malam ni ampunkan dosa. Kalau malam ni double lah, nisfu Syaban diampunkan dosa kalau kita beramal. Mana kita ambil barakah beramal, kemudian baca Yasin pula double. Double tuan. Nak triple pun boleh. Baca zikir tu triple tu, ada dia ampunkan dosa tu. Katalah kita baca subhanallah kan. Man sabbahallah dubura kulli salatin salasan wa salasin wa hamida wa salasan wa salasin wa kabbara wa salasan wa salasin wa tamami ati la ilaha illallah la syarikalah ghufirat khotai wa in kana misla zaman bahri. Siapa yang lepas sembahyang baca tasbih, masih kali sembahyang fardu baca tasbih 33 kali, subhanallah, baca alhamdulillah 33 kali, 66, baca Allah Akbar 3 kali 99, dicukupkan 100 dengan la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahu kullu syai'in qadir, diampunkan dosanya walaupun sebanyak boleh lauk. Triple dah tak tuan. Banyak mengampunkan dosa ni, banyak. Yang dijauhkan api neraka pun banyak amalan. Jadi maknanya malam ni cuma menambahkan keberkatan dalam setahun tu. Ada tahunan dia, Allah ampunkan dosa, itu malam nisfu Syaban ni. Tu untuk yang maknanya dengan barakah, insya-Allah kita dengan barakah kita beramal. Okey, satu lagi Yasin tuan-tuan. Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni semua orang tahulah. Dia terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir dia kata ulama-ulama dahulu, kajian dia. Kalau kajian saya bolehlah kita percaya. Kajian Ibnu Katsir, dia kata ulama dahulu mengatakan bahawa la tuqra'u Yasin lah, fi amrin nasirin illa sahalallahu lahu. Yasin ni tidaklah dibaca pada perkara yang sukar, yang musibah, yang balak, yang apa, masuklah asid, maka Allah mempermudahkan baginya. Sahalallahu lahu, Allah mempermudahkan baginya. Yasin tuan. Tapi itu bukan hadis. Saya bagi tahu bukan hadis. Itu kata-kata Ibnu Katsir, nasihat ulama. Mungkin pengalaman Yasin ni, maka mempermudahkan. Macam katalah banyak orang kena serang COVID-19 ni, banyaklah orang suruh siapa-siapa baca Yasin yang ramai, dah kena baring dah apa ni, bolehlah buat baca Yasin tu dengan niat nak minta dia Allah pemudahkan dia kan. Jadi alhamdulillah adalah yang balik rumah balik, kalau nak balik ke sana pun mudah juga. Mudah tiap apa Yasin ni memudahkan roh keluar, memudahkan hidup. Kalau hidup, kerana dia mudah semua. Mudah hidup, mudah nak
lepas nafas pun nak habis nyawa mudah Yasin ni. Sebab tu baca Yasin apa iqra'u limautakum Yasin, bacalah orang yang tengah nazak tu Yasin untuk mempermudahkan roh keluar. Ada Allah izinkan nak sembuh, mudah sembuh. Wallahu a'lam tuan-tuan. Itu dia ada beberapa pengajaran malam ni mengenai nisfu Syaban dan beberapa perkara yang berkaitan dengannya. Jangan ada kefahaman yang salah lagi lah. Sebabnya takut amal kita tak diterima kalau amalan itu salah, kan? Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa, siapa yang mengamalkan satu amalan tidak mengikut urusan kami maka reject, kena reject. Setakat tu mohon maaf, saya mohon ampun Allah Ta'ala dan minta maaf tuan jika ada kekurangan, kesilapan dan sebagainya. Apa yang baik Allah Ta'ala, firman Quran pada saya sendiri, hakikat kedua-duanya. Tertangguh majlis kita dengan macam tasbih, kafarah dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.